Itu dia teknologi terbaru yang dibangunkan oleh Institut Sukan Negara, basikal yang akan dibawakan oleh jago basikal negara kita pada kejohanan Olimpik Tokyo 2020 yang akan membuka tirai tidak lama lagi, 23 Julai 2021. Jadi hari ini kita nak bawakan kepada anda perbincangan mengenai Olimpik Tokyo 2021 Tokyo 2020 bersama dengan kami di studio pada hari ini. Saya ada Encik Muhammad Faizral Muhammad Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Jadi peranan Institut Sukan Negara di Olimpik Tokyo 2020. Jadi bawah Kementerian Sukan ni banyak. Dia ada Majlis Sukan Negara, ada Institut Sukan Negara. Jadi secara general orang kata Institut Sukan Negara ini berperanan dalam teknologi R&D, nutrisi kepada atlet dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak tengoklah bagaimanakah sebenarnya fungsi ISN terhadap atlet kita di Tokyo 2020. Jadi selamat datang, selamat pagi Malaysia. Terima kasih. Kita menghampiri tengah hari jadi hari ini. Mungkin kita boleh buka dulu perbincangan kita sebelum kita pergi kepada yang lebih menarik di hadapan kami ini. Makanan ya. Peranan, apakah objektif dan juga sudut pandang ISN sendiri terhadap performance dan juga apa yang kita bawakan untuk Tokyo 2020 pada tahun ini. Kalau kita lihat dalam mana-mana ekosistem sukan prestasi tinggi di dunia ini, peranan the team behind the team tu adalah penting. Kalau kita lihat semasa ini, peranan sains sukan, peranan perubatan sukan, peranan teknologi sukan dalam sukan prestasi tinggi ini amat besar peranannya, dan di sinilah ISN hadir memberi perkhidmatan kepakaran kami, perkhidmatan sokongan kami kepada para atlet-atlet negara, terutama mereka yang akan bertanding untuk Olimpik dan Paralimpik nanti. Dan kewujudan ISN sejak lama dulu, kita dah wujud sejak tahun 90-an lagi, ya, di bawah MSN. Kemudian pada 2011 ditubuhkan secara rasmi sebagai Badan Berkanun Persekutuan. Peranan yang dimainkan ini adalah kritikal dalam memastikan aspek prestasi atlet, aspek kesihatan atlet, segala aspek mereka uruskan dengan baik, ya. Dalam elemen sains sukan tadi saya maklumkan, perubatan sukan dan juga teknologi dan inovasi. Kalau awal-awal tadi kita tunjukkan kepada penonton R&D yang dilakukan untuk basikal, tim basikal negara kita Azizul Hassin Awang yang akan membawa basikal yang direka khas khusus untuk beliau untuk Olimpik tahun 2020 ini. Jadi di pihak ISN sendiri mungkin boleh perincikan ataupun memberi contoh yang lebih, orang kata lebih banyak untuk memberi kejelasan kepada kita peranan ISN sendiri dalam R&D untuk sukan-sukan tertentu contohnya selain pada berbasikal. R&D dan sukan ini merupakan satu elemen yang terlihat kritikal dalam kita mendepan cabaran-cabaran dalam memperbaiki prestasi atlet dalam arena prestasi tinggi. Dan pelibatan ISN sendiri dalam projek khas basikal Olimpik ini pada tahun 2017 merupakan satu game changer saya kira kepada ekosistem sukan negara, kerana buat pertama kalinya kita terlibat serius dan mendalam dalam aspek inovasi sukan dan juga sains sukan itu sendiri dalam membentuk prestasi atlet yang terbaik. Kalau kita ambil contoh sendiri, projek basikal Olimpik ini mengambil masa 3 tahun lebih, ya, yang melibatkan penyelidikan, pembangunan produk, pembangunan prototipe, ujian-ujian dalam wind tunnel, kemudian pembangunan frame basikal itu sendiri, kemudian penekanan terhadap marginal gain, elemen-elemen kecil atlet tersebut sendiri. Itu semua adalah saya kira journey dan juga perjalanan kami di ISN juga dalam memahami apakah game di peringkat prestasi tinggi ini. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 3 tahun lebih tersebut telah banyak kami pelajari, telah banyak berlaku pemindahan teknologi, pemindahan kepakaran, pemindahan pengetahuan kepada pakar-pakar sains sukan kami dalam kita membentuk dan mengaplikasikan pengalaman ini dan pengetahuan ini bagi sukan-sukan yang lain. Dan saya percaya pengetahuan ini kemudiannya adalah berguna, kritikal, dan Alhamdulillah Azizul Hasni dan Syafidaus akan menggunakan boleh katakan basikal milik Malaysia, ya, di Olimpik nanti dalam satu showcase kepada kepakaran dan kemampuan pakar-pakar Malaysia dalam hal ini. Satu tugas berat sebab apa kita nak kalau boleh kekalkan
warna pingat atau apa tu lebih baik untuk dibawa daripada Rio 2016 daripada sukan berbasikal. Jadi selain daripada teknologi R&D di hadapan kita ini juga, ini adalah sebenarnya pek makanan. Biasanya kalau kita lihat pek makanan begini dijual di pasar raya dan sebagainya, tetapi ini adalah pek makanan yang dibawa oleh atlet kita untuk Tokyo 2020 dan juga merupakan salah satu inisiatif ISN untuk kekalkan orang kata prestasi atlet kita. Mungkin Encik boleh perjelaskan mengenai pek makanan ini? Produk yang kita panggil Nutrimas ni merupakan hasil nukilan bersama Menteri Belia Sukan sendiri, di mana kita dapat lihat apabila kita hadir dan pergi bertanding dalam temasya-temasya sukan utama dalam dunia ini, antara perkara yang paling penting pastinya adalah nutrisi atlet dan pemakanan atlet suci. Dan kalau kita lihat semasa yang terkini, Sukan SEA di Filipina pada tahun 2019, kita juga membawa makanan yang hampir serupa tapi dalam jenama yang lain. Dari sini ASN melihat terdapat keperluan untuk kita bangunkan formulasi yang lebih peka kepada keperluan atlet. Dan sebagai contoh, sekarang kita ada 6 produk yang kita bangunkan bersama rakan kita, rakan komersialisasi kita, di mana produk ini merupakan idea daripada nutrisi kita, pakar pemakanan kita memberi idea bagaimana hendak kita gabungkan kandungan dan ingredients yang sesuai untuk atlet, yang memfokuskan kepada, kalau ambil contoh, kita lebihkan kepada elemen-elemen protein. Kalau nasi berani ayam tu, ayamnya akan lebih sikit. Kemudian kita kurangkan karbohidrat, dan juga dimasak dengan menggunakan minyak yang sedikit. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita sampaikan kepada rakan perniagaan kita dan bangunkan produk ini untuk atlet dan juga pegawai kita lah yang rindukan basikal Malaysia apabila pergi ke Tokyo kan, dapatlah juga menghilangkan rasa rindu tu dengan memperbagaikan pilihan makanan mereka. Jadi kita dah tengok macam mana sumbangan ISN dalam teknologi berbasikal dari segi nutrisi dan juga pemakanan kepada atlet. Selain daripada itu, apakah teknologi yang digunakan oleh ISN? Latest lah, teknologi terbaru terutamanya yang melibatkan sukan-sukan yang berprestasi tinggi, yang tidak melibatkan gear, tidak melibatkan seperti berbasikal, contohnya pelari, pecut dan sebagainya. Apa yang digunakan oleh ISN untuk meningkatkan prestasi mereka? Dari aspek kita mengkaji dan buat analisa terhadap prestasi atlet itu, pastinya kita dapat pelbagai bantuan daripada sistem dan juga aplikasi yang sedia ada. Sebagai contoh, apabila kita menganalisa para pemain badminton kita umpamanya, kita menggunakan performance analyst software, kita panggil Sports Code. Jadi Sports Code ni membantu, kita ada performance analyst yang akan membuat rakaman perlawanan, kemudian membuat tagging kepada pergerakan-pergerakan atlet atau pemain badminton tersebut, dan kemudiannya input dan perkara-perkara penting yang beliau dapati dalam membuat analisa tersebut akan disampaikan kepada jurulatih untuk disampaikan kepada pemain. Jadi saya rasa ini adalah satu budaya yang prestasi tinggi yang penting. Apabila kita dapat menganalisa dengan cepat, dengan terperinci dan secara lebih detail, agar kita dapat membantu atlet untuk membaiki performance mereka daripada perlawanan ke perlawanan. Kemudian kita dapat lihat juga dari segi aspek perubatan sukan juga. Kita bawa beberapa peralatan. Sebagai contoh, kita ada sleep lab. Macam kita bantu atlet untuk yang hadapi masalah tidur ataupun hendak tidur dengan baik, kualiti tidur itu penting. Rehat itu penting. Jadi kita bawa sleep lab untuk bantu mereka untuk dapatkan rehat yang mencukupi. Kemudian terdapat juga peralatan-peralatan yang bantu atlet untuk recover ataupun memulih yang lebih cepat dalam bentuk recovery boot. Recovery boot ni kita pasang ke kaki, kemudian diberi tekanan melalui satu mesin, kemudian proses pemulihan tu akan lebih laju dan lancar. Dan saya kira ini adalah antara bantuan-bantuan yang kita berikan terutamanya semasa atlet bertanding tu. Tetapi sebelum atlet bertanding tu, semasa fasa persediaan, kalau kita lihat Olympic Cycle ni merupakan antara satu fasa yang biasa dirancang 4 tahun sekali. Namun di antara setiap Olympic Cycle tu, kita ambil contoh selepas ni 2021 hingga 2024 akan ada pertandingan-pertandingan lain yang atlet itu akan ceburi dan juga bertanding. Sebagai contoh Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan sebagainya. Jadi periodisasi dan
program latihan atlet itu sendiri adalah kritikal untuk pastikan atlet dalam tempoh fasa-fasa ini akan sentiasa diberi perkhidmatan kepakaran yang baik, perkhidmatan sokongan sains dan perkhidmatan sukan yang baik bagi memastikan mereka ini kekal cergas, sentiasa berada tahap prestasi yang optimum, dan sekiranya mereka cedera dan sebagainya, mereka dapatkan rawatan yang cepat dan juga akan kembali return to sports dengan segera untuk pastikan mereka ini sentiasa berada tahap yang optimum. Itulah antara hasrat kami di ASN sendiri, bantu atlet untuk sentiasa be at their best lah. Jadi untuk kontingen Tokyo 2020 ini, berapa secara spesifiknya, berapa ramai atlet yang betul-betul mendapatkan kepakaran daripada ISN untuk performance mereka? Kalau di Tokyo sendiri, ISN akan menghantar 14 orang personel yang terdiri daripada 10 personel perubatan sukan dan juga 4 personel sains sukan. Dan mereka ini akan memberi perkhidmatan kepada semua atlet selama 30 orang atlet di 3 venue, ya. Dan saya pasti dan percaya bahawa para personel perubatan dan sains sukan yang kita telah hantar ke Tokyo ini akan memberi perkhidmatan yang terbaik berdasarkan pengalaman dan kepakaran mereka masing-masing. Dan 3 lokasi ini di Tokyo, Shenzhen dan Hiroshima, mereka akan berada di situ untuk bantu para atlet kita. Dan di Malaysia pula, mereka akan dibantu oleh 18 lagi pakar sains sukan kita, para penganalisis kita yang ada di sini yang akan secara remote berkomunikasi dengan mereka untuk memberi khidmat juga, memberi maklumat dan juga memberi input terkini bagi memastikan komunikasi itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan membantu personel kita di sana untuk menasihati atau bekerjasama rapat dengan jurulatih dan juga atlet di sana nanti. Jadi dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, bukan sahaja di Malaysia, malah di Tokyo juga. Jadi banyak sebenarnya orang kata kekangan apabila berada di sana. Jadi apakah yang langkah-langkah yang diambil oleh ISN sendiri bagi memastikan segalanya berjalan lancar, dalam masa yang sama kita dapat memastikan performance atlet kita berada pada tahap yang paling maksimum? Saya percaya ikhtiar yang dilakukan bersama antara pihak MSN, Olympic Council of Malaysia dan juga ISN dalam menguruskan kontingen kita ini telah dibuat sehabis baik. Sebagai contoh, kesemua atlet, pegawai, anggota sokongan dan pihak urusan kontingen telah diberi vaksinasi lebih awal dan kesemua mereka telah lengkap 2 dos sebelum pergi ke Tokyo lagi. So itu ikhtiar pertama. Kemudian pengalaman mereka dan juga sokongan kerajaan sendiri dalam memberi kebenaran kepada para atlet dalam program Road to Tokyo untuk berlatih dalam quarantine based training selama 16 bulan. Selama ini telah memberi, saya kira, satu latihan sebenarnya kepada mereka juga. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang sama di Tokyo nanti. Maknanya mereka akan berlatih dalam gelembung sendiri, kemudian mereka akan melalui pelbagai ujian-ujian dan sebagainya, dan inilah yang akan berlaku di Tokyo. Dan sebelum mereka pergi ke Tokyo, kalau kita tengok baru-baru ni hari Sabtu, kumpulan terbesar telah pergi, mereka perlu melalui 3 kali ujian PCR seperti mana disyaratkan oleh penganjur di Tokyo. Di sini? Di sini 3 kali. Kemudian dokumentasi tersebut perlu dibawa ke sana, dan apabila di sana mereka perlu dikuarantin 3 hari. Dan setiap hari kena ada diambil selain batas untuk memastikan mereka perlu bebas daripada COVID-19. Saya rasa memang dah cukup strict lah dari segi kawalan dan juga ujian-ujian dilakukan kepada para atlet ini dari segi COVID-19. Dan satu perkara yang saya ingin tekankan di sini adalah perjalanan mereka itu sendiri. Apabila mereka menaiki pesawat, kalau kita dapat lihat pihak Malaysia Airport Group dan juga pihak Malaysia Airport Holding telah memastikan mereka ini sentiasa berada dalam bubble yang baik dari segi susunan atur dalam pesawat. Kita syaratkan mereka untuk memakai PPE level 1, double mask dan juga face shield, dan juga para cabin crew juga perlu melalui benda yang sama. Jadi kita pastikan mereka ini dikurangkan risiko pendedahan terhadap virus COVID-19 itu. Kalau kita dengar dia punya prosedur itu, memang orang kata bahasa mudah dia sedikit renyah sebenarnya. Tapi nak tak nak, ya demi keselamatan. Pandangan ISN sendiri apabila Olimpik tahun 2020 ditangguhkan kepada tahun ini, tahun 2021, adakah ia memberi kesan kepada target kita untuk mendapatkan pingat emas pertama? Saya kira penangguhan itu merupakan satu yang di luar kawalan kita, dan the mindset is kita kena adapt dengan situasi tersebut. Dan apabila dimaklumkan mengenai penangguhan Tokyo daripada tahun 2020 ke 2021, pihak kami terus bekerjasama rapat dengan MSN, atlet dan pegawai untuk melaksanakan
perubahan terhadap program latihan itu sendiri ke arah Road to Tokyo tahun 2021. Dan saya kira perjalanan dan journey ini telah kita lalui bersama, walaupun dalam keadaan COVID-19 dan pandemik ini dan MCO, atlet ini telah melalui, mereka ni memang kita katakan golongan yang cekal, dan kerana itulah mereka ini merupakan atlet prestasi tinggi yang mempunyai mentaliti yang kuat, kecekalan dan ketabahan untuk melalui pelbagai proses, pelbagai cabaran dan pelbagai isu yang mereka perlu hadapi dalam menghadapi Olimpik ini. Dan saya kira ia juga satu blessing in disguise sebenarnya bagi kami juga di ISN, kerana juga memberi peluang kepada kita untuk melihat dengan lebih terperinci apakah elemen-elemen yang kita boleh tambah baik terhadap prestasi atlet ini. Kalau kita tengok sebagai contoh, Aizul Hasni dalam sosial media dia baru-baru ini katakan sejak Olimpik 2016 dia dah gain 10 kg of muscle mass berbanding Olimpik Rio 2016. So dengan adanya muscle mass tu maknanya dia punya power output itu lebih tinggi, lebih padu. Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita usahakan pada atlet supaya mereka, dan masa itu digunakan sebaiknya 1 tahun penangguhan itu digunakan sebaiknya untuk membaiki elemen-elemen prestasi, elemen-elemen fizikal, conditioning atlet itu sendiri. Jadi kita masih lagi menunggu sasaran berapa pingat yang akan dibawa oleh kontingen Olimpik kita di pihak ISN sendiri. Dari segi research and development yang dilakukan, dari segi teknologi yang dilakukan, dari segi perubatan, nutrisi dan sebagainya. Apa pandangan ISN dari segi target kita tahun ini bagaimana? Saya kira saya tidak berada di posisi untuk memaklumkan mengenai medal target bagi kontingen Malaysia. Saya kira itu akan dimaklumkan oleh Wakil Menteri dan juga Presiden OCM nanti. Namun di pihak ISN kami sentiasa committed bagi memastikan atlet ini mencapai sasaran dan juga to achieve peak performance mereka semasa Olimpik. Itulah keywordnya dalam kita menelusuri ataupun menguruskan aspek prestasi atlet ini. Kerana setiap atlet yang pergi ke 30 atlet yang pergi ke Olimpik ini mempunyai sasaran masing-masing. Dan ada yang pergi untuk mencapai podium, ada yang pergi untuk dapat personal best, ada yang pergi to improve their ranking, dan juga ada yang pergi untuk baiki rekod kebangsaan sebagainya. Jadi setiap atlet mereka ini ada sasaran mereka masing-masing. Dan kami di ISN berada di sini untuk memberi perkhidmatan kami yang terbaik, perkhidmatan kepakaran kami yang terbaik untuk memastikan mereka dapat mencapai sasaran tersebut. Yang penting mereka membawa nama Malaysia, dan juga apa yang paling penting adalah dari segi persediaan mental, mereka perlu berada dalam tahap yang paling bersedia untuk berjuang membawa nama Malaysia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ahmad Faizral Mat Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara, dalam kita bercakap mengenai peranan ISN di Olimpik Tokyo 2020. Terima kasih sekali lagi.